Oke, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan. Oke, bab 2 sebatian karbon, bahagian kedua. Kita masih lagi 2.1 jenis-jenis sebatian karbon. Oke, kita masuk kepada sumber hidrokarbon. Oke, jadi sumber utama hidrokarbon ialah petroleum atau minyak mentah. Oke, yang terbentuk hasil perebutan tumbuhan dan haiwan yang telah mati di dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. Petroleum ialah campuran hidrokarbon sama ada ringkas atau berantai panjang. Okey, tidak dapat digunakan sebelum diproses. Okey, kita dapat dari laut tu tidak boleh terus digunakan, kita kena proses dia. Jadi, okey, dia akan melalui proses penapisan. Ada dua jenis penapisan iaitu penyulingan berperingkat dan peretakan. Okey, kita tengok dulu di sini info. Okey, daya van der Waals antara molekul semakin kuat apabila saiz molekul bertambah. Takat didih hidrokarbon bertambah apabila saiz molekul hidrokarbon bertambah. Kerana semakin banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, jadi kita pergi kepada dua jenis penapisan iaitu penyulingan berperingkat dan peretakan. Jadi penyulingan berperingkat ni ialah pecahan hidrokarbon dalam petroleum diasingkan pada suhu berlainan mengikut saiz hidrokarbon. Iaitu penyulingan berperingkat, peretakan pula. Hidrokarbon berantai panjang dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil pada suhu tinggi dan ada mangkin. Okay, kita pergi penyulingan berperingkat. Okay, jadi ini adalah menara penyulingan. Okay, kalau kita nampak ada di atas, ada di bawah. Okay, itulah dia punya cara untuk disulingkan. Okay, yang takat didih rendah, dia akan naik ke atas dan dia akan keluar melalui saluran masing-masing mengikut dia punya takat didih. Okey, jadi petroleum dipanaskan dan dialirkan ke menara penyulingan. Pecahan hidrokarbon diasingkan mengikut takat didihnya masing-masing. Hidrokarbon dengan takat didih yang lebih rendah naik ke atas menara, lalu dikondensasikan dan diasingkan. Inilah okey. Terus hidrokarbon dengan takat didih yang tinggi terkumpul di bahagian bawah menara dan dikondensasikan sebagai cecair. Jadi, okay, dia mengikut suhu takat didih masing-masing. Okay, kegunaan utama hidrokarbon sebagai bahan api dan bahan mentah dalam industri petrokimia. Okay, ini adalah gambar, okay, gambaran proses penyulingan berperingkat. Okay, dan kegunaannya okay, dalam kehidupan harian. Jadi kita nampak di sini molekul kecil, takat didih rendah, warnanya cerah, mudah menyala, kurang likat. Maksudnya kurang pekat lah. Okay, molekul besar, takat didihnya tinggi, warnanya gelap, susah menyala, lebih likat. Okay, jadi prosesnya di sini. Okay, bila petroleum tu dipanaskan, okay, dialirkan, di sini ada pemanas. Jadi, okay, dia akan naik ke kawasan masing-masing. Okey, kalau takat didihnya rendah, terus naik ke atas. Okey, semakin tinggi dia semakin turun. Okey. Jadi kita tengok yang paling atas, okey, paling takat didihnya rendah iaitu gas petroleum, gas memasak C1 hingga C4. Okey, ini adalah C4. Okey, C1 hingga C4 di mana takat didihnya kurang 40 darjah Celsius. Okey. Ini adalah C4. Kita tulis dulu C4 sini. Okay, ini kita betulkan. Okay. Dia adalah C4. C1 hingga C4. Okay. Okay, jadi gas memasak. Okay, lepas tu C5 hingga C10 takat didihnya 40 hingga 75 darjah Celsius digunakan sebagai bahan api kenderaan bermotor.
Okey, lepas tu C7 hingga C10, okey, di antara 75 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius, bahan mentah industri petrokimia. Okey, lepas tu karbonnya ada 10 hingga 15 dengan takat didih 160 darjah Celsius hingga 250, digunakan dalam bahan api kapal terbang. Okey, lepas tu minyak diesel, okey, dengan suhunya 250 hingga 300, bahan api kenderaan berat seperti bas dan lori. Okay, seterusnya minyak diesel, okey, kenderaan berat. Lepas tu bahan api kapal, stesen jana kuasa dan seterusnya lah ke bawah. Okey, dan dia ada hasil sampingannya. Okey, dia punya baki-baki lah yang tidak digunakan untuk minyak bahan api. Okey, jadi dia punya ada kegunaan juga lah sebagai bitumen untuk membuat jalan raya. Okey, jadi begitulah secara gambarannya. Okey, proses penyulingan berperingkat mengikut takat didih bahan tersebut. Okey, kita pergi yang kedua iaitu peretakan. Okey, apa itu peretakan? Okey, proses hidrokarbon rantai panjang, okey, dipecahkan kepada hidrokarbon yang lebih kecil ataupun yang rantai pendek. Okey. Contohnya kita nampak gambar ini, okey, asalnya dia panjang, kita masukkan dia ke dalam mangkin, dia akan menjadi pendek-pendek. Okey, dia akan menjadi kecil-kecil. Okey, bagaimana ia berlaku? Dia ada keadaan, okey, dia ada suhu yang tinggi dan tekanan pun tinggi. Okey, dengan kehadiran mangkin, contohnya aluminium oksida, silikon 4 dengan silikon 4 oksida. Okey. Jadi itu dia punya keadaan. Hasilnya, okey, hasil peretakan ni dia akan menghasilkan hidrokarbon yang lebih kecil. Okey, contohnya petrol digunakan sebagai bahan api, okey, dan alkena yang berantai pendek. Okey, bahan mentah untuk polimer, ubat deterjen, pelarut, baja dan lain-lain. Jadi yang rantai pendek ini dia banyak digunakan. Okey. Jadi bila dia banyak digunakan, okay, kita perlukan banyak, tapi hasil untuk penyulingan berperingkat ini dia sikit saja. Jadi sebab itulah kita perlukan proses peretakan. Okay, kerana permintaan tinggi untuk hidrokarbon kecil, lebih banyak, lebih mudah terbakar, okay, kerana digunakan sebagai bahan api. Jadi itu adalah proses peretakan. Okay, tengok contohnya. Okay, contoh. Okay, di sini hidrokarbon berantai panjang ni, okay, bila dia lalu, okay, dipanaskan dengan kehadiran mangkin, dia akan menjadi pendek-pendek. Okay, dia akan menjadi molekul berantai pendek. Okay, ini gambaran lebih nampak sikit. Okay, daripada 7 karbon. Okay, melalui proses peretakan, dia menghasilkan beberapa jenis lah. Okay, contohnya ini dia menghasilkan 2 jenis, etena dan pentana. Okey, ini pula dekana. Okey, dia menghasilkan pentena dan hasil sampingan gas hidrogen. Okey, itu proses peretakan. Molekul berantai panjang dipecahkan kepada molekul berantai pendek dengan kehadiran mangkin dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Okey, kita pergi kepada pengenalan yang terakhir iaitu sumber alternatif hidrokarbon. Okey, jadi kita tahu di dunia ini, okey, negara-negara saling berebut minyak. Okey, ada yang sanggup berperang untuk mendapatkan minyak negara lain. Okey, kenapa? Sebab petroleum sangat diperlukan di seluruh dunia dan digunakan secara berleluasa. Okey, dan dijangka, okey, petroleum ni akan habis suatu hari nanti. Jadi, okey, sementara dia belum habis, kita binalah, okey, kita buat sumber alternatif, okey, iaitu seperti bahan api fosil, okey, dan biogesim. Biogesim ni apa? Bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang menyimpan tenaga matahari. Okey, dia macam diperam lah, okey, diperam dan akan menghasilkan gas. Okey. Jadi ini sumber-sumber alternatif biodiesel, bioetanol dan biogas. Okey.
Jadi habis sudah untuk bahagian kedua, okey, dan pengenalan hidrokarbon. Okey, pengenalan sebatan karbon. Lepas ni kita akan masuk ke bahagian ketiga.